Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang bersama kami secara langsung dalam program yang boleh kita menimba ilmu sama-sama di rancangan Hello Doktor TV3. Hari ini puan-puan tuan-tuan bersama saya Zaim Zaini pada tanggal 2 hari bulan 10 2022. Apa khabar semuanya? Moga-moga semuanya diberikan kesihatan yang baik, diberikan kesihatan yang baik-baik belaka dan dipermudahkan segala urusan anda semua di luar sana. Dan hari ini di petang-petang ni Zaim faham ramai ibu bapa, cik-cik, kakak semua tengah kepenatan, seharian bekerja rumah dan sebagainya, rehat saja, santai-santai bersama Zaim sembang-sembang hari ini untuk topik yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Dan hari ini topiknya mengenai tentang sakit kaki. Jadi kalau anda semua nak turut sama dalam perbincangan kita pada hari ini, boleh sahaja cuba try cari Facebook kami, Facebook rasmi kami Hello Doktor TV3. Jangan lupa tekan butang like dan juga anda boleh komen ataupun boleh turunkan soalan. InsyaAllah akan kami panjangkan kepada doktor jemputan kita pada hari ini. Juga kalaulah nak hello-hello kita pada petang ini, boleh juga. Telefon saja kami di talian 03 7726 1603. Okey, bercakap tentang kaki, memang kaki ini dipakai hari-hari je tak? Ya, bayangkan anda, kaki merupakan anggota badan yang perlu menampung berat seseorang ketika kita berjalan ataupun beraktiviti. Zaid pernah terbaca juga, katanya badan kita ni ya hampir 70 ke 80% kaki kita menampung berat badan kita. Jadi hari ini kita kena kesihankan kaki kita. Okey, nak tahu apakah antara masalah yang sering kali dihadapi oleh mereka yang sakit kaki ini? Jom kita saksikan satu bingkisan ini. Persilakan. Pada pendapat saya, faktor saya sakit kaki tu faktor kasut lah. Mungkin disebab pemakaian kasut tumit tinggi. Kalau perempuan ni dia tak lari daripada pakai kasut tinggi, terutama bila ada majlis atau pergi tempat atau bekerja lah. So dia akan pakai. So bila kita pakai dalam tempoh masa yang lama, kita akan rasa sakit kaki selepas itu. Saya seorang guru dan saya mengajar lukisan kejuruteraan. So, bengkel saya agak besar dan saya kerap juga bergeraklah untuk melihat kerja murid. Dan mungkin kerana pergerakan yang banyak menyebabkan kaki saya kerap sakit. Sebabkan faktor berat badan saya lah. Dan saya pun pernah jugalah dapat refer pada doktor dan doktor pun syorkan saya untuk turunkan berat badan. Saya ke tempat kerja berjalan kaki, so perjalanan tu agak jauh dan mungkin saya bekerja berdiri tu terlalu lama. Sebelum saya tidur, saya akan rendam kaki saya dengan ais batu dan juga garam. So keadaan tu buat kaki saya lega lah untuk keesokan harinya. Dan juga berjalan kaki ni saya rasa lebih kepada cara kasut ataupun sandal yang kita pakai tu lebih kepada penjagaan kaki kita. Maksudnya kita pakai tu kalau ada kasut ataupun sandal yang sesuai, yang lebih memudahkan ataupun lebih memberi keselesaan kepada kaki, saya rasa itu pun dah cukup untuk menjaga kaki dan tapak kaki kita. Exercise pun nak kena betul-betul juga. Kalau tak buat betul pun akan mengakibatkan cederaan kaki, bukan sakit kaki. Contohnya kita buat zumba ke, atau buat sama-sama ringan ke, ataupun sebelum kita nak jogging ke, kita kena buat exercise dulu, kena buat stretching dulu. Itu dia, macam-macam lah kata orang kat luar sana tu, mereka dah rasa sakit kaki. Dan sakit kaki ni sebenarnya bukan untuk orang-orang tua-tua je, tak. Orang-orang muda-muda pun boleh juga ada risiko untuk sakit kaki dari segi macam-macam. Gaya hidup ke, pekerjaan ke, aktiviti ke, macam-macam boleh berlaku sakitnya kaki kita. Dan kaki ni macam-macam. Mungkin juga boleh berlaku dari segi bahagian atas kaki, ataupun tapak kaki kita, ataupun kita punya tumit, ataupun jari kaki. Semua itu tergolong dalam golongan sakit kaki juga. Okey, untuk membincangkan santai-santai petang ini, Zaim tak mungkin seorang-seorang, tak tahu cerita. Kita bersama dengan doktor kita pada hari ini, petang ini, iaitu Dr. Muhammad Rusdi Draman, selaku pakar perunding ortopedik tulang Specialist Center UMSC. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih doktor sebab sudi teman Zaim juga seluruh penonton pada petang ini untuk kita perbincangkan topik sakit kaki. Okey doktor, bercakap tentang sakit kaki, Zaim rasa ramai orang juga nak tanya. Ya, soalan mereka tu anda boleh tanya juga sekarang dekat Facebook rasmi kami Hello Doktor TV3. Nanti kita tanyakan kepada doktor kita. Okey, sebagai mukadimahnya pada petang ini doktor, mungkin doktor boleh terangkan kepada penonton mengenai anatomi bahagian kaki ni dan fungsi-fungsi kaki kita yang kita pakai hari-hari doktor. Silakan. Okey.
Okey, terima kasih Zaim. Ya, sama-sama. Okay, kaki kita sebenarnya adalah satu struktur mekanik yang sangat kompleks yang terdiri daripada network of jalinan struktur-struktur tisu seperti tulang, ligamen, tendon-tendon, orat, salur darah, saraf semua yang semua sekali bekerja sekali untuk membenarkan fungsi kaki lah seperti menampung berat badan kita seharian, berjalan, melonjak ataupun memindahkan daya seperti menyepak bola. Okey. Semua ni sangat penting, even satu bahagian terjejas so dia akan efek bahagian yang lain juga. Okey. Untuk makluman semua, kaki kita terdiri daripada 26 tulang-tulang kecam dan 33 sendi, sendi-sendi kecil antara tulang-tulang dan lebih daripada 100 ligamen, otot-otot dan tendon dalam kaki. So itu cukup untuk membayangkan kompleksiti kaki kita. Okay. Banyak detail di situ kita rasa okey. Kita perlu tahu satu-satu lah kan. Nak jaga sampai 33 urat sendi tu bukan senang ni tak? Okey. Dan bercakap tentang masalah kaki ni kan. Apakah antara masalah yang biasa doktor lihat mereka datang jumpa doktor sakit kaki? Commonnya apa? Yang mana satu penyakitnya? Yang paling banyak datang jumpa doktor biasanya komplain sakit. Komplain sakit. Yang lain-lain itu dia boleh tahan. Sakit dia tak boleh tahan. So biasanya sebab sakit, pesakit akan cari doktor. Sakit bergantung kat tempat lah. So yang selalu yang datang ke klinik mungkin sakit tumit, sakit tapak kaki, sakit buku lali. So banyak punca. Okey, so doktor akan nilai dan memeriksalah untuk tahu punca-punca. Ya, itu dia seperti tertera di kaca TV anda tu jenis-jenis sakit kaki seperti ketegangan, lengkung, ada bahagian-bahagian yang flat feet pun sakit kaki juga, tumit dan sebagainya. Tapi yang paling Zaim pun selalu dengar doktor tentang tumit Tumit ni tak tahulah bagi Zaim adakah mereka ini selalu sakit tumit ni kerana berat badan mereka ataupun faktor apa doktor? Sebab saya nak mak-mak kita banyak sakit tumit sebenarnya. Tumit dia, kalau sakit tu kita boleh ada dua jenis lah. Sama ada sebab kecederaan ataupun sebab proses penuaan. Yang biasa makcik-makcik, pakcik-pakcik kita yang datang tu sebab penuaan lah. Sebab buku lali kita ni setiap hari kita jalan guna hentak dan dia kalau tengok pada anatomi, tulang tumit kita yang kita sakit tu sebenarnya ada satu ligamen, tendon yang menghubungkan tulang antara otot-otot. Okey, so bila setiap hari kita berjalan, ni antara punca yang selalu sakit lah, kita panggil plantar fasciitis. Okey, ataupun kakinya di bahagian sini. Kita ada kat sini, satu plantar kat sini. Bawah kaki kita? Bawah kaki. Dia ada satu ligamen, ligamen yang menghubungkan tulang tumit dengan kita punya jari jemari kita. Okey. Lagi satu, ada satu lagi tendon yang menghubungkan tulang sini. Belakang tumit kita tu. Belakang tumit kita tu dengan otot-otot betis. Okey. So setiap hari dia akan bekerja. Bekerja, otot mengecut, hentak-hentak dan apabila banyak sangat pakai ataupun berat badan berlebihan ataupun tendon tu dah menua, dah tak kuat. So dia akan berlaku kecederaan koyakan halus di sekitar tendon tu. Dan bila berlaku koyakan, dia akan berlaku keradangan. Dan keradangan menyebabkan sakit. So badan kita akan cuba pulihkan tempat tu. So dia akan berulang berterusan. So tu punca sakit. Ya betul. Kalau kata mak-mak kita Zaim, saya sendiri pun pernah juga rasa sakit tumit. Tapi tak lama. Rasa sangat sakit ngilu gitu kan. Pijak pun sakit kan. Apatah mereka yang ada rasa serius. Nanti kita tanyakan doktor bagaimana cara nak merawatnya dan sebagainya. Tapi kita nak try baca sekarang soalan Facebook oleh penonton yang bertanya kepada kita daripada Maya Muhammad. Hello doktor, saya ada bunian. Betul-betul saya bunian? Okey, bunian. Bunian Dan sukar mencari kasut yang sesuai. Apakah rawatan untuk bunian? Apakah pula operation boleh membantu? Okey, ini juga mungkin antara masalah yang serius sebab sukar nak mencari kasut dan sebagainya. Doktor akan jawab bukan sekarang. Sekejap lagi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, okey?
Okey, kembali bersama kami dalam rancangan Hello Dr. TV3 Santai pada petang ini. Zaid masih lagi bersama dengan Dr. Rusdi untuk kita bincangkan sama-sama tentang masalah sakit kaki. Kalau kaki sakit kita tak buat bincang, memang sangat-sangat sakit lah. Nak buat kerja rumah pun tak boleh, hantar nak sekolah pun tak boleh, buat apa pun tak jadi. Jadi kita kena beri perhatian. Macam kami katakan tadi, sebenarnya kita je berat badan ni berat sebenarnya. Kaki tu maksud menampung hampir 80% berat badan kita. Kita kena sama-sama kesian kaki kita sikitlah. Okey, kita terus bersama dengan kita punya soalan di Facebook. Okey. Tadi soalannya tentang dia sakit, dia ada macam masalah bunian. Okey, bunian ni saya difahamkan jari membengkok. Jari ibu, jari kaki membengkok kan. Jadi ada masalah untuk mencari kasut yang sesuai. Boleh tak doktor kalau mereka nak buat rawatan seperti operation? Okey, bunian ni situasi di mana kita punya ibu jari membengkok. Lepas tu dia jadi timbul kat bahagian dalam ni. So tepi ibu jari tu tepi ibu jari itu biasa sebab pakai kasut yang tak betul lah. Contohnya pakai kasut yang tapak tinggi, high heel tu. Punca dia dengan lepas tu kat ujung dia macam menajam, menirus. So dia kremkan jari kita. Okey. So rawatan dia yang pertama kita tukar kasut kita dulu. Okey, kita tahu kaki kita tak sesuai dengan kasut tertentu dan kita cari kasut yang sesuai lah. Antaranya pakai kasut yang tapak rata, kurang sikit dia punya ketinggian high heel tu. Lepas tu cari yang luas kat depan tu. Okey, so tu yang paling senang. Okey, kita ada juga rawatan dengan pakai spacer. Okey, spacer tu untuk membetulkan jari itulah. Okey, basically bunian ni dia tak ada rawatan spesifik kecuali menyebabkan kesakitan. Ada setengah orang tu sebab lebih pada kosmetik. Kalau yang ramai tak sakit dia tak buat apa-apalah. Okay. Lama ke bila kita dah doktor kata tadi banyaknya kaum wanita yang ada masalah bunian tu kan. Kita dapat lihat berapa lama tu baru sedar aku ada bunian rupanya. Pemakaian kasut tinggi terlalu lama bertahun-tahun lah. Boleh terbentuk begitu. Sebab dia ada banyak sebab, antaranya ini antara sebab yang kita boleh kawal lah. Sebab-sebab lain mungkin ada faktor genetik, faktor rheumatoarthritis semua tu. Itu yang kita tak boleh kawal. Okey. Jadi boleh dirawat lah. Boleh dirawat. InsyaAllah boleh saja berlaku. Yang tak boleh katakan yang pakai kasut, tukar kasut, dah pakai spacer dan dia makin teruk sakit, dan alternatif yang kita ada adalah pembedahan lah. Tapi jangan risau kalau ada yang bermasalah begitu, ada solusinya. Berjumpalah doktor yang berdekatan dengan anda. Okey, itu tentang masalah bunian. Lagi satu masalah yang kita jarang dengar, nampak tapi wujud, iaitu tentang flat feet ataupun tapak kaki yang mendatar. Okey, boleh tunjukkan sikit doktor dekat kita punya sebenar-benar tapak kaki kita. Normal ni macam mana dan berapa ramai agaknya yang sebenarnya ada masalah flat feet ni? Okey. Normal kaki yang normal kita ada lengkungan. Okey, kita ada bahagian luar, kita ada lengkungan luar. Bahagian dalam, lengkungan dalam. Dan kita ada lengkungan yang transverse, yang melintang macam ni. So, lengkungan ni adalah penting untuk kaki yang normal sebab dia bertindak sebagai macam penyerat hentakan. Okey. So, antara lengkungan ni, yang maintain lengkungan ni adalah ligamen-ligamen dan tendon lah. Yang tendon yang normal, macam yang saya sebut tadi, banyak struktur bekerjasama untuk maintain. Okey. So, dia penting untuk pergerakan harian untuk maintain berat badan kita. Okey. Dalam sesetengah kes lengkungan ni hilang. Okey, lengkungan jadi tapak kaki rata. Maksudnya dari asalnya dia memang normal, ada lengkungan. Tapi lengkungan boleh hilang menjadi flat ataupun dilahirkan flat ke macam mana? Dia ada dua jenis. Satu yang dilahirkan dengan kaki flat. Satu lagi dapat di kemudian hari lah. Yang dilahirkan dengan flat feet tu biasanya tak ada masalah. Dia tak ada sakit. Dan over time, lama-kelamaan dia akan hilang sendiri bila membesar. Okey, kebanyakannya lah. Yang satu kondisi lagi tu flat feet yang kita dapat kemudian hari. So punca-puncanya contohnya sebab bila ada tendon yang bertanggungjawab untuk
mengekalkan kita punya lengkungan tu bermasalah. Contohnya keradangan ataupun putus ataupun mungkin sebab kepatahan kaki, kecederaan-kecederaan yang teruk menyebabkan kerosakan dan dia jadi makin flat. So tu antara punca-punca yang selalu. Kalau doktor katakan tadi orang yang dah biasa lahir dengan kaki rata tu mereka mungkin tak ada rasa apa-apa tak rasa sakit ke apa, tapi kalau jadi kemudian akan rasa sakitnya. Ada tak sakit, dia akan hilang sendiri. Tak ada orang macam terseksa ke apa. Tak, biasa yang dilahirkan macam tu kaki dia tu fleksibel. Dia cuma flat waktu pijak. Waktu pijak saja, bila dia angkat dia akan kembali pada asal. So tu panggil fleksibel, flat foot. Okey. Yang tu sebab dia punya ligamen dia masih lagi lag dan mungkin sebab faktor keturunan sikit, tapi bila otot-otot dia dah matang, dah kuat, dia akan jadi normal balik bila ke arah remaja. Okey, itu tentang flat feet tu kan. Jadi kalau ada yang merasa begitu, doktor kata no problem juga sebenarnya. Okey, lagi satu juga bercakap tentang kaki kita, satu pada bahagian bawah dulu doktor. Okay, boleh. Di mana jari yang membengkok tu doktor. Yang macam itu pula jari bersilang jari kaki yang bersilang. Ada, kan membengkok. Itu juga antara masalah sakit kaki yang berlaku kemudian hari ataupun dilahirkan ada jari kaki yang bengkok tu doktor. Macam ini bengkok tak ni? Ini normal. So kaki bengkok tu. Bengkok tu ada banyak cara lah. Dia bengkok tak semestinya bersilang, kadang-kadang dia bengkok macam tu. Kita panggil banyak kondisi seperti claw tu, nama dia claw, macam cakar tu, boleh jadi hammer tu, bentuk dia macam hammer, ataupun overlapping tu. So tu banyak sebab lah. Adanya mungkin sebab yang boleh dikawal dan tak boleh dikawal. Yang boleh dikawal ni mungkin sebab pemakaian kasut yang tak sesuai, kasut yang ketat kat ujung tu. Yang sebab-sebab lain tu macam penyakit lah, kencing manis yang merosakkan saraf sampai dia punya jadi otot-otot dia tu jadi tak balance. So lama-kelamaan dia akan jadi sengit lah, ataupun dia lari daripada kedudukan asal. Akan rasa tak selesa dan sakit. Dan ada risiko yang mendatang? Ya, ada risiko. Bila lari tu dia jadi tak normal, jadi pressure dia tak betul. So dia boleh dapat ulcer, dapat luka kat tempat-tempat tertentu dan jangkitan kuman dan kesakitan juga. Boleh dirawat atau dibetulkan kembali tulangnya? Boleh dirawat. Boleh juga. Ya, diperbetulkan tulang sengit tu. Ya. Ambil masa juga sebenarnya. Kalau ada setengah tu yang dah terlalu teruk, tak boleh dibetulkan secara tanpa pembedahan, then the only solution is cuma pembedahan sajalah. Ada Okey, itu dia. Okey doktor, tak apa, kita rehat sekejap saya punya soalan. Kita nak dengar pula soalan selebriti. Daripada Ana Jobling. Apa soalannya? Silakan. Okey, so nak tanya, sebagai pelakon ataupun selebriti, kasut tinggi agak penting untuk pergi syuting atau event. So nak tanya, betul ke kalau kita tegakkan kaki masa kita baring boleh legakan kesakitan kaki? And is hyperhidrosis tanda awal sakit kaki? Itu dia soalan daripada Ana Jobling. Okey. Soalan tadi berkait dapatkan semua orang lah kan. Kita hari-hari pakai kasut kan. Kasut tinggi ke, kasut yang biasa ke. Soalannya, kalau kaki itu berpeluh terlalu banyak, adakah itu punca juga tanda sakit kaki? Tak semestinya. Berpeluh bukan tanda sakit kaki. Itu cuma tanda bila berpeluh dia sebab mungkin kasut yang tak sesuai. Dan biasanya kalau orang yang kaki berpeluh ni, dia sekali datang dengan kaki berbau. Sebab bila peluh banyak, kuman pun banyak sekali. So pemilihan kasut yang bersesuaian pentinglah untuk tujuan ni. Jadi kita kena fikir-fikirkan jugalah sebenarnya. Dan kalau tidur tu, apa soalan tadi, kalau kaki menegak, tidur kalau kaki okey, kalau tidur kaki menegak begitu, menegak ke atas ke bawah, adakah boleh melegakan sakit kaki yang biasa dipakai kasut tinggi macam Ana Jobling tadi? Okey, pasal kasut tinggi tadi kan, ada boleh, sebab bila pakai kasut tinggi, kaki kita sebenarnya design untuk jalan normal. Dia patutnya macam ni dulu, dan baru macam ni kan. Dia pakai dia punya, kita panggil heel strike, maknanya kita punya tumit dulu yang sentuh tanah.
So bila pakai kasut tinggi dia akan tukar dia punya mekanik kaki, berjalan kaki itu. So bila kaki selalu dalam keadaan macam menjinjit macam tu, so otot-otot belakang kita boleh mengecuk dan memendek. Boleh memendek boleh memendek belakang ni sebab dia kedudukan kaki macam ni kan. So dia akan jadi pendek dan dia punya tendon, Achilles tendon boleh jadi tebal, makin keras. So dia akan hilang flexibility. Okey, tadi Cik Ana tanya tadi angkat kaki saya tak nampak sangatlah cara untuk macam mana nak reversekan macam ni. Tapi saya faham sebagai kita selalu pergi acara yang rasmi, kita perlu pakai kasut macam tu. Kena pakai tumit tinggi selalu. Pakai kasut tumit tinggi. Tak payah artis tak, orang biasa orang pun. Biasa pun akak-akak pakai tumit tinggi juga kan. Lengur-lengur sesekali boleh angkat-angkat sikit-sikit lah. Boleh. Mungkin boleh membantu sikit. Boleh membantu sikit maksud lah. Jangan bagi tekanan yang terlalu lama. Mungkin sekali-sekala boleh rehat, orang tak nampak, buka kasut sekejap, exercise balik. Ataupun cari kasut yang sesuai sebab bila kasut tumit tinggi tu banyak pressure dekat bahagian depan kaki. Yang bahagian bawah jari kita. Bahagian ibu jari tu. So mungkin cari kasut yang sesuai untuk dengan padding dia kat sini supaya tak banyak pressure sangat. Ya, dah banyak dah macam dah ada wujudnya macam alat-alat sokongan untuk mengurangkan rasa sakit ketika berdiri lama tu kan. Okey, kita banyak lagi soalan tanyakan sebenarnya kan. Okey, bercakap tentang sakit kaki kan. Apa lagi antara masalah yang sering berlaku bagi mereka yang selalu sangat memakai kasut tinggi ni? Selain daripada sakit tumit tadi, tekanan jari, apa lagi yang boleh berlaku? Dan apa nasihat doktor kepada mereka yang masih terlalu taksub pakai kasut tinggi tu? Boleh pakai kasut tinggi, cuma kena berhati-hati dengan kasut tinggi ni sebab kasut tinggi bila kita pakai kita jadi tinggi. So jadi kurang balance dekat buku lali. So antara yang saya selalu jumpa di klinik ataupun di kecemasan, dia datang bila terpleot. Dah terpeleot dah terseliur tu. Dah terseliur, dia boleh datang dengan ligamen koyak ataupun dia boleh datang dengan patah. Kepatahan tulang buku lali. So agak serius juga, nampak macam biasa tapi dia sebab tinggi sangat, dia kaki boleh jatuh. Terseliur. Ini bukan nak menakut-nakutkan para wanita, tapi boleh berlaku terseliur yang amat menyakitkan. Okey. Kita nak juga membaca soalan Facebook. Hello Dr. Tiga. Okey, Assalamualaikum. Saya tahun lepas bulan 7 baru aksiden dan kaki kiri retak. Lepas beberapa bulan rasa ngilu pada tempat retak. Kadang-kadang masih terasa dan kadang-kadang jalan jauh. Selepas itu akan rasa sakit. Soalan saya, adakah tulang yang patah atau retak orang yang aksiden ini tak akan sama macam sebelum aksiden? Maksudnya memang dia sakitlah kan, dan soalannya maksudnya adakah dia akan rasa tulang dia sama atau tak dengan sebelum aksiden? Tapi doktor jangan jawab lagi lah. Kita tenang dulu, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali bersama kami dalam rancangan Hello Dr. TV3. Okey, kita nak recap sikit soalan yang Zaim tanyakan tadi, di mana soalannya daripada rakan Facebook kita, dia tanya dia pernah aksiden sebelum ini kan, jadi tulang dia ada retak dan sebagainya. Soalan dia sekarang ni, adakah tulang ataupun kepatahan itu sama dengan keadaan sebelum aksiden dan selepas aksiden, keadaan kakinya itu sekarang, doktor? Bergantung pada jenis patah tu. Okey, kalau patah tu jenis yang dan pada tahap dan bergantung pada tahap penyembuhan lah. Kalau patah yang lari, dia completely patah, dan dia perlu dirawat dengan betul. Dan bila dah baik, tulang dah cantum betul-betul, biasanya dah tak ada simptom lagi. Boleh kembali juga? Boleh kembali macam asal. Ada setengah orang tu dia tak dirawat dengan betul. Kaki patah dan dia masih lagi pijak, ataupun dia tak rawat betul-betul sampai tulang tu betul-betul kuat untuk menampung berat badan, dan dia akan dapat sakit kaki yang kronik yang berpanjangan. Kita kena tunggulah sikit, bersabarlah tulang tu supaya kumpul kekuatan semula. Baru boleh kita teruskan aktiviti harian kita. Okey, dan sekarang ini kita bukan saja berdua, doktor kan. Kita juga nak bawa dah pun sebenarnya seorang tetamu jemputan, selebriti yang cukup dikenali ramai, iaitu Wani Carey. Apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum. Sihat ke?
Waalaikumsalam. Terima kasih. Sakit kaki ke hari ni? Hari ni tidaklah. Tidak. Hari pakai kasut biasa. Okey. Nanti kita akan tanya macam-macam soalan dengan Wani. Apakah pengalaman Wani sebelum ini? Pernah terselioh ke, sakit kaki ke dan sebagainya kan? Tetapi kita nak sampaikan satu bingkisan. Tadi doktor ada cakap tentang ramainya wanita mudah terselioh. Pakai kasut tinggi ke, aktiviti harian ke dan sebagainya. Nak tahu juga bagaimanakah rawatan fisio mampu merawat mereka yang ada kaki terselioh? Jom saksikan sama-sama. Untuk kecederaan pada bahagian kaki, kita ada banyak jenis kecederaan. Selalunya yang melibatkan rawatan fizioterapi adalah daripada jenis sport injury ataupun jatuh, kemalangan ataupun arthritis, degenerative changes dekat kita punya bahagian tulang ataupun rawan pada surface tulang itulah. Fungsi fizioterapi untuk kecederaan-kecederaan tersebut lebih kepada proses penyembuhan dan juga kembali kepada rutin harian. So, kalau melibatkan pain relief lah untuk mengurangkan sakit, kita memang ada quite wide range lah. Okay. So, kita ada TENS, electrical stimulation, kita ada laser, kita ada shockwave. Selain daripada pain relief, kita ada manual terapi, di mana terapi sendiri akan melakukan proses rawatan itu secara manual untuk menggerakkan setiap bahagian yang terjejas lah. And then lastly, kita akan provide dengan aktiviti ataupun exercise untuk maintain dia punya property. So, untuk pesakit yang mengalami kecederaan pada bahagian kaki, kita akan buat targeted laser lah. So, bila laser tu masuk ke dalam bahagian yang injured, dia akan stimulate atau merangsang sel-sel untuk proses penyembuhan lah. So, wave tu dia akan, bila kita akan letak dekat tempat area trigger point, impulse tu dia akan masuk ke dalam quite deep untuk dia smoothkan anything kat dalam tu. And then promote healing lah. Dia ada dia punya biomechanical effect sendirilah kan. So, kita akan end dengan D-actor ni untuk massage tempat yang kita treat tadilah. Selalunya cabaran kami adalah bila patient tak comply dengan treatment yang diberikan. Bila hilang sakit, dia akan stop in the middle lah. Dia tak akan teruskan. So, proses tu akan memberi impact bila dia mengalami kecederaan selepas itu. Dia akan memberi kecederaan yang lebih teruk lah. So, bila dia melambatkan proses rawatan tersebut sebab mungkin takut untuk bergerak, untuk melakukan aktiviti, untuk bersukan, untuk exercise. Itu adalah salah satu cabaran yang kami hadapilah. Nasihat saya untuk pesakit yang mengalami kecederaan, kalau kecederaan yang melibatkan kaki macam terselioh, dia nampak simple kan. Tapi the rehab proses tu memang setiap injury berbeza. So you kena follow the advice from the healthcare provider tu lah. Itu dia, ibarat macam kabar gembira jugalah bagi mereka yang ada masalah kaki ataupun terselioh ke, ada rawatan susulan. Dan doktor katakan tadi dekat Zaim kan, katanya kalau ada yang terselioh, kena 6 minggu juga. 6 minggu kena rakkan kaki kita. Jadi jaga-jagalah kaki kita. Okey, Wani in the house. Okey, Wani. Cuba Wani dikabarkan 3 bulan lepas ada berlaku sedikit terselioh. Betul. Cerita sikit situasi itu macam mana? Yang 3 bulan lepas tu sebenarnya adalah kali kedua. Kali kedua? Kali pertama Wani kena dalam bulan 4. Macam tu first time kena masa main badminton. Lepas tu maybe nak serve tapi tersalah langkah. Jadi bila kaki nak ke depan step satu, dia terus terplank out macam tu tau. Itu the first time. Memang 1 bulan lebih tak pakai kasut tinggi langsung. Tapi esok harinya Wani ambil risiko. Wani pergi show pakai kasut boots dan menari. Kiranya kita jalankan kerja macam biasa. Dalam keadaan terselioh tu? Dalam keadaan terselioh. Esoknya. Masih sakit pun? Ya, sebab Wani pergi klinik dulu. Wani minta advice doktor kan.
doktor bagi ubat tahan sakit, tapi dia kata jangan pakai kasut tinggi. Tapi Wani macam, okey doktor, macam tu. Tapi malam tu pakai juga kasut boots, perform. Malam habis perform tu terus tak boleh nak jalan. Memang sangat sakit. And then pergi x-ray semua benda, nasib baik tak ada apa-apa. Cumanya dinasihatkan scan lah. Ada yang suruh buat MRI tapi Wani tak berani. Sampailah kena kali kedua, 3 bulan lepas tu kena balik. Start pada situ Wani terus macam okey dah tak nak dah main badminton, nak to be safe pakai ankle guard. Okey. Dan main tak beria sangatlah, just untuk keluarkan peluh macam tu je. Nak tinggalkan minat tak boleh juga kan sebenarnya. Nak kena juga bermain. Okey, Wani awal-awal tu degil juga ya. Ambil risiko Bila baru kena, esok tu boleh lagi menari atas stage dengan pakai kasut boot. Doktor, komen sikitlah. Jangan marah saya doktor. Sikit doktor. Nasihat kepada ni nakal. bahaya ke ni kan? Bahaya sebenarnya. Bila apa yang berlaku kat kaki Wani tu kita panggil ankle sprain. Betul juga sini lah. Okay, ankle kita ada 2 jenis lah terpelek dari segi medical term ni. Kita ada low ankle sprain dengan high ankle sprain. So untuk yang Wani ni dia berlaku kat low, kat bahagian bawah. Betul. So biasa yang terkena ni ligamen-ligamen yang jaga stability kita punya buku lali lah. So ada beberapa ligamen yang penting. So bila tercedera, terplay out macam tu, so kita punya ligamen akan stretch, tercedera. Okay, ligamen ni dia macam getah. Dia macam bila terlebih tarik tu dia akan rosak, dia akan tear, ada koyak-koyakan lah kat dalam. Dan sangat penting untuk kita rehatkan tempat tu lepas cedera untuk supaya dia baik betul-betul. Kalau tak jaga, nanti dia akan jadi lemah, jadi tak kuat, dia akan baik dalam keadaan tak betul lah. So dia akan lagi mudah untuk dapat terselioh seterusnya. So biasanya kita tahu ligamen, tendon dia ambil masa lebih kurang 6 minggu untuk baik. 6 minggu. So kena elakkan aktiviti yang boleh terplay out lagi dalam tempoh tu. So Wani hari ni terplay out, besok terus buat show. Terus show. Lagi banyak risiko sebenarnya untuk perkara yang boleh berlaku lagi kan doktor kan. Kuat kerja tu nanti sebab kakinya nak pakai lama lagi. Betul. Lepas tu memang at first macam tahulah diri salah sendiri kan, tak rehat sebelum show, tapi benda dah kena, orang kata nak jadi, nak buat macam mana. Show pula dah ambil. Tak boleh buat apa. Okey, jom kita nak baca juga satu soalan Facebook kita pada petang ini daripada Aiman. Katanya, hello doktor, kalau sakit di bahagian apa tu namanya? Achilles tendon. Achilles tendon disebabkan apa? Even tak ada buat aktiviti sukan atau berat pun boleh sakit. Doktor, silalah jawab. Okey, Achilles tendon tadi kita ada bincang, orat keting kita panggil. Orat keting. Orat keting, orat yang menghubungkan otot betis kepada tulang tumit. So orat ni dia selalu bekerja di bawah tekanan yang kuat lah sebab dia nak angkat berat badan kita. So dia otot mengecut, dia akan menghasilkan pergerakan di buku lali. Okey, apabila banyak sangat overuse, maknanya terlebih penggunaan, terlebih aktiviti untuk orang muda, ataupun kadang-kadang dia boleh menyebabkan kecederaan lah. Dia panggil repeated trauma. So bila banyak sangat dia pakai, dia akan jadi koyakan halus kat dalam tu. Dan koyakan yang bukan yang kasar lah. Yang kasar kita nampak putus terus kan. Yang ni dia secara halus. Dan dia akan menyebabkan keradangan. So dia akan menyebabkan kesakitan. Okey. Untuk kalau orang tua pun sama. Orang tua sebab tendon tu dah menua. So dia lagi mudah untuk dapat masalah-masalah. Kita panggil tendinitis. Achilles tendinitis. Ada satu lagi bahagian kita panggil cedera yang lebih akut. Mungkin sebab terputus, yang tu lebih parah lah. Yang tu sakit tu datang pergi kecemasan, dia takkan simpan. Takkan bersiko buat kerja lain lagi lah. Tak boleh. Okey, Wani, masa Wani kena second time kan, terseliuh lagi sekali kan. Rawatan yang Wani lakukan apa? Mungkin Wani dah tak mungkin berani untuk buat show lagi esoknya kan masa tu. Memang rest. Rest lagi. Wani dinasihatkan just untuk macam at first biasalah dah kena benda tu terus tuam ais. Untuk orang kata untuk apa? Kurang ke bengkak.
tak nak bagi bengkak. Lepas tu tidur kena macam tinggikan bantal, letak kaki atas bantal. Dia tinggi sikit pada jantung kita. Betul tak? Boleh buat Betul. Dan selebihnya pakai slipper lah, dan bila nak bersukan balik lepas berapa bulan tu memang pakai ankle guard. Cuma macam Wani nak tanya doktor lah kan. Ankle guard tu sebenarnya membantu ke? Untuk mengurangkan Dan dia ada membantu untuk increasekan stability sedikit lah. Walaupun tapi bukan jaminan benda tu tak akan berulang. So short term okey lah short term untuk tambah sikit stability boleh. Dia maknanya lagi selamat. Dengan pakai ankle guard. Kalau pakai tu kena macam ketat sikit lah ke jangan ketat sangat? Dia bergantung pada tahap. Ada yang ankle guard pun ada banyak jenis. Ada yang jenis ada provide support kat tepi tu. Ada yang semata-mata macam ketat macam tu je. Macam socks masuk macam lepas tu socks ketat. saja. So yang tu dari segi stability tu tak banyak sangatlah membantu. Still kena berjaga-jaga lah. Kena berjaga-jaga. Sebab dah ada 2 kali kena. Untuk kali ketiga tu tinggi lacan dia. Daripada kena lagi senang untuk kena. Kalau tak jaga betul-betul. Senang untuk lebih cedera dalaman kot sebab Wani kena berhati-hati lah. Jangan bergerak sangatlah. Lompat kan. Dah kena sekali dia dah. Sebab terseliur kan. Dah ada cedera. Yang lagi teruk dia punya komplikasi dia jadi tak stable. Bila dah selalu kena then dia akan lagi kaki yang sama lah. Kaki yang sama. Kaki kanan dan tempat yang sama. Aduh. Sebab bila kena tu orang kata kalau rasa dah terpleot terus jatuh. Tapi Wani tak tahu dah terpleot Wani bangun balik. So ibaratnya Wani macam lawan balik nak tampung badan tu. Tak apa pun dah sembuh dah, kembali normal. Ya insya-Allah. Tapi kadang-kadang bila nak kita nak solat ke apa memang kadang-kadang terasa urat tu macam macam tu. Masih ada dan kita kenapa ni berpanjangan macam tu Okey, soalan Facebook. Ini panjang, kena mohon sabar saya baca satu-satu. Okey, Assalamualaikum doktor, saya sering mengalami sakit tumit kaki setiap masa dan sakit tumit akan bertambah sakit apabila bangun dari tidur, terutamanya bila bangun pijak lantai. Ngilu rasa kan, sejuk kan. Okey, saya perasan perubahan ini apabila berat badan saya naik. Adakah faktor berat badan memainkan peranan penting dalam sakit tumit kaki dan bagaimana cara untuk menghilangkan sakit tumit kaki tersebut? Betul. Kita sering dengar kan kalau pagi bangun pijak lantai, ngilu. Zaim rasa bukan berat badan je, yang orang berat normal pun boleh rasa benda yang sama. Boleh. Jadi doktor, apa saja doktor boleh explain benda ni doktor? Okey, yang ni kita banyak punca sakit kaki, tapak kaki ni yang kat tumit. So antara yang paling common sekali, yang paling kerap adalah plantar fasciitis. So selain daripada plantar fasciitis ada banyak sebab lain lagi lah macam saraf tersepit semua tu. Okey, untuk plantar fasciitis ni bila plantar fascia adalah tisu yang menghubungkan tulang tumit ke base kita punya jari jemari kita ni. So dia macam ada satu tisu kat sini. Fungsi dia untuk kita punya maintain kita punya curve lah, lengkungan kaki tu. So dia bila kaki berjalan banyak dia akan stretch. Dia akan cuba merata. Tapi dia punya orat tadi tu maintain. Okey. Tapi bila badan bertambah berat, dia lagi banyak force kat sini, lagi banyak stretch pada kita panggil regangan berlaku pada orat kat kaki ni. So lama kelamaan dia boleh radang. Sebab dia akan koyak dan radang. Itu makin lama sakit dan sakit. Itu yang akan sakit bertambah sakit. Especially waktu pagi. Jadi solusinya dia kena buat apa? Betul. Kurangkan berat badan. Yang paling senang sekali. Okey. Lepas tu kita boleh buat exercise, regangan exercise, buat stretching pagi-pagi. Tapak kaki tu. Tapak kaki itulah. Itu kaedah yang paling senang sekali. Dan fisioterapi pun boleh offer kaedah-kaedah senaman. Boleh diajar lah. Boleh diajar dan dia pun ada peralatan untuk mengurangkan sakit kaki. InsyaAllah. Moga Sis Nurhani tadi dapat dikurangkan rasa sakitnya kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, sekejap lagi saya nak share lagi dan nak tanya doktor tentang masalah keretakan tulang kaki pula. Lagi serius tu kan? Okey, jangan ke mana-mana. Bertemu lagi dalam Hal Doktor sekejap lagi, okey?
Okey, kembali sembang-sembang santai bersama kami di program Hello Doktor TV3. Okey, doktor, tadi saya cakap pada doktor kan, di mana tadi cakap pasal terselioh kaki lah, urat saraf dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang tersalah waktu ketika itu, dia macam terjatuh ke apa, terlanggar tangga ke apa ke, tulang boleh retak, doktor. Itu bagaimana pula kisahnya? Risiko pada mereka yang dah terkena pula tulang retak macam tu. Tulang retak bergantung pada tempat. Okey, bergantung pada tempat kat mana yang retak tu. Dan kalau setakat retak patah tu tak lari, dan rawatan dia tak susah sangatlah. Lebih pada protection. Kita melindung tempat patah tu mungkin dengan memakai kasut kas ataupun semen. Okey, supaya retak tu boleh baik dengan sepenuhnya. So kita panggil protected weight bearing lah. Okay. Sebab ramai tau kita lihat dekat macam laman-laman sosial, ibu-ibu lah yang sibuk menjaga anak-anak kan, berlari angkat anak semua, kadang terlanggar pula tangga ibu jari dia. Terlanggar pula pintu kan, sama patah jari, ibu jari boleh patah. Itu bagaimana doktor? Begitu situasi itu kan memang sakit sebab adik saya pernah kena juga, memang sangat sakit, tapi proses pemulihannya bagaimana kalau ada mereka sedang terkena benda tu sekarang? Okey. Kalau kena, kena jumpa doktor dulu. Segera terus. Okey. Sebab kita nak pastikan sendi tak lari. Okey. Kalau sendi lari, kena betulkan. Okey. Kena tarik, kasih masuk balik lah. Kalau patah tu lari banyak sangat, kita kena alignkan balik. Dan mungkin lepas tu kita letak sesuatu untuk maintain dia punya alignment lah sampai dia baik. So baik ambil masa dalam lingkungan 1 bulan macam tu. So 1 bulan tu kaki tu kena dilindungi lah dengan sesuatu. Ya. Okey, insya-Allah semoganya semua selamatlah ya. Okey, Wani, tadi doktor katakan kat Wani kan, di mana Wani kalau terkena lagi terselioh itu kali ketiga, mungkin akan lebih mencederakan lagi kaki Wani tu. Dekat rumah especially, bagi Wani boleh kongsikan bersama penonton kan, apakah antara langkah-langkah berjaga-jaga yang Wani lakukan? Amalan Wani lah untuk menjaga kaki Wani tu. Antaranya macam contohlah paling basic, Wani nak duduk bersila ke, Wani akan slowly buat, maksudnya kita tak laju macam tu kan. Macam pegang dekat bahagian kaki tu, macam kena angkat dia slow-slow baru duduk. Sebab kadang-kadang memang sakit tu tak, tapi kadang-kadang rasa urat tu dia tertarik. Macam tu. Tu macam saya nak tanya doktor lah kan. Kalau dah berapa bulan macam ni, elok ke kita masih ambil rawatan macam urut tradisional ke untuk kaki tu? Atau biar je dia sembuh sendiri? Sebab tempoh nak baik tu biasanya 6 minggu saja. Kalau dah berlarutan tu dia dah jadi kronik. Kronik tu mungkin ligamen yang tercedera tu dia baik dah, tapi baik dalam keadaan tak 100%. So dia punya fungsi asal tu nak maintain stability tu, nak kekalkan stability buku lali dah tak ada dah kurang dah dia punya kebolehan tu. So kalau rasa macam buku lali tu tak ketat dah selonggar, dan yang tu tanda-tanda nak kena jumpa doktor pakar lah. Kena beri perhatian lah, dia tengokkan selalu lah. Nak urut tu, nak urut tu saya tak nampak cara urutan tradisional. Boleh nak urut, tapi lain orang lain dia punya style, dan saya tak tahu apa. Kalau fisioterapi mungkin boleh. Fisioterapi because dia sudah ada standard rawatan lah. Untuk kita tahu pergi kat Terengganu, kat Kelantan, KL semua lebih kurang sama, belajar benda yang sama. Cuma tukang urut ni mungkin lain-lain sikit lah. So kena berhati-hatilah memilih. Boleh. Saya tak kata tak boleh, tapi kena memilih. Kenapa nanti saya jumpa doktor je lepas ni. Doktor cek sendiri. Tapi bila Wani cakap macam ni kan, ramai dah peminat yang rasa macam alah risau kat Wani kan. Bila berlaku begini kan, bagaimana aktiviti harian Wani dan juga pekerjaan Wani lah, sedang buat show ke, persembahan ke, adakah tidak selincah dulu atau bagaimana sekarang ni untuk Wani terus berjaga-jaga dalam membuat pekerjaan Wani? Sebagai seorang Wani Carey, orang kenal, Wani tetap lincah je. Betul. Cumanya dari segi pemilihan kasut memang Wani dah berhati-hatilah. Kalau nak heels ke apa, make sure jangan terlalu heels je jangan terlalu kecil. So kalau nak boots, make sure platform dia tebal, tinggi, yang dia bukan kaki yang turun macam ni, tapi setakat dia platform. Itu cara Wani untuk ambil macam kurangkan risiko lah. Tapi tetap lincah atas pentas, tetap rancak juga. Lincah tu tak lincah. Tak boleh tinggalkan. Takutlah nak cerita bila ada doktor kat sebelah. Boleh, doktor tak dengar. Lincah-lincah lah, tapi tetap
orang kata jangan terlalu happy. Kena ingat. Pakailah yang kasut bersesuaian agar mengurangkan risiko tergelincir, tergeliat lagi ya. Okey, jom kita baca lagi soalan Facebook Hello Dr. TV3, iaitu Assalamualaikum Doktor daripada Puan Sarimah. Anak saya mengalami masalah tulang yang dikatakan berlebihan di tumit. Dia tidak dibenarkan memakai kasut boot. Sebelum ni dia tak pernah mengalami masalah ini, tapi selepas aktiviti lasak yang dilakukan kerana pekerjaannya seperti kawat. Soalan saya, bagaimanakah caranya untuk mengembalikan kaki yang normal, tidak sakit dan dapat memakai kasut boot seperti biasa? Okey doktor, silakanlah jawab soalannya itu doktor. Bergantung kat mana tulang yang lebih tu. Sebab tumit kita sebab tumit kita kompleks. Boleh berlaku dekat sini, boleh berlaku kat belakang. So bergantung baliklah tengok X-ray dia kat mana yang tulang tu, adakah dia menyebabkan kesakitan di bahagian belakang boot ke. So yang tu maklumat yang kita perlukan lah. Kalau tulang berlebihan tu tak banyak, kadang-kadang kita boleh rawat dengan pakai kasut yang betul dengan support mungkin gel kat belakang. So ataupun pakai kasut yang tak ada belakang tu, kasut yang kosong belakang tu, supaya tak ada tekanan kat tempat tulang yang tak normal tu. So again, setiap pesakit tak sama, so doktor kena menilai, assess balik spesifik untuk pesakit. Sebab nak pakai boot kan macam kasut yang menutup semua kan. Dia ketat pula, ada tulang berlebihan begitu kan. So, akan sakit lah. Akan sakit, tapi boleh pulih juga. Boleh pulih, dan kena tahu apa dekat mana bahagian spesifik tu. Adakah perlu buang tulang lebih tu ataupun setakat injection biasa. So tengok macam manalah. Kena dengar kata pakar lah doktor dan sebagainya. Okey, bagi mereka di luar sana yang sedang mengalami contoh patah kaki, ya, tak kisahlah bahagian tumit ke, jari patah ke, bahagian buku lali ke, kaki sendiri ke, apakah antara rawatan paling berkesan buat mereka yang sedang rasa keretakan kaki sekarang doktor? Rawatan paling berkesan adalah kaedahnya lah. Pertama kena betulkan balik alignment patah tu. Dan kena betul kalau sengit tulang lari apa, kita kena betulkan di kedudukan asal. Dia tak boleh sengit, baik dalam keadaan sengit nanti selama-lamanya sengit. Okey. Yang kedua, kita nak maintain kedudukan yang patah tu lah. Kita dah betul, lepas tu kita nak maintain keadaan betul sampailah tulang baik. Sama ada dengan pakai simen ataupun masuk besi kat dalam. So kita tengok bergantung pada jenis patah tu lah. Lepas tu yang ketiga, kita nak start exercise secepat yang mungkin. Ya, betul. Supaya kita nak maintain fungsi kaki tu. Kalau lama sangat pakai simen, kadang-kadang sendi semua boleh jadi keras. Otot-otot jadi kecut. Lenguh lah sebagainya kan. So nanti kita akan dapatkan satu cara supaya pesakit itu dapat bergerak secepat yang mungkin dan masa yang sama melindungi tempat yang patah tu. Ya, okey. Sama-sama kita fahami ya doktor punya nasihat tadi. Okey, apa tu Wani secara ringkasnya pesanan Wani kepada penonton sebuah bagaimana boleh mereka menjaga kaki mereka sendiri. Silakan Wani. Okey, pesanan Wani terutamanya kepada wanita lah. Untuk berjaga-jaga, lebih-lebih yang suka pakai kasut tinggi kan. Macam Wani sendiri pun setiap masa bekerja dengan kasut tinggi, tapi seboleh-bolehnya kalau kita nak pakai tu make sure kita first macam Wani kena tengok environment Wani pergi kerja tu macam mana. Kalau nampak tempat tu macam apa, kita bekerja outdoor yang ada rumput ke apa kan, bila pakai kasut heels of course kita akan macam heels masuk dalam rumput semua, tak seimbang. So nasihat Wani sebagai perempuan, kita kena standby beberapa kasut dalam kereta. Sesuai dengan tempat yang kita pergi. Bagus tu. Tips sangat bagus. Prepare. Wanita kan banyak kasut doktor kan? Banyak kasut. Okey, doktor. Secara ringkas juga kepada penonton pada petang ini, bagaimana mereka boleh menjaga kaki mereka agar tak ada berlaku sakit kaki? Pencegahan lebih baik daripada merawat. So kita macam Wani cakap tadi lah, mencegah. So kalau pakai kasut tinggi tu alert dengan keadaan sekitar macam mana, sesuai ke tak, dan kalau tak sesuai mungkin tukar kasut yang lagi sesuai. Okey. Kalau dah start ada sakit tu, sakit maknanya badan kita dah beritahu ada masalah. So tak boleh tunggu lama-lama, pergi check.
settlekan. So dia macam warning system. Kena ambil peduli. Ambil peduli. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Rusdi Draman sudi bersama kami pada petang ini dan juga Wani Carey. Thank you so much. Dan untuk anda semua minggu hadapan insya-Allah ya, kita akan membincangkan topik tentang insomnia pula. Jadi hari ini moga-moga semua mendapat pengajaran yang tertentu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye. Stay safe.